she managed to get Mumtaz every semester, every year without fail. I would like to share a quote from author Lemony Snicket. If we wait until we are ready, we'd be waiting for the rest of our lives. So let's embrace and trust ourselves as we enter this whole new world ahead of us. Class of 2021, congratulations. Thank you. Ini tim Sahabat Baca, Namin Dayan, Ji, tu Nida, ni tim Sahabat Baca. Nama penuh Nufra Nabila binti Amri, panggil Farah. Saya anak kedua daripada 5 adik-beradik. Hobi saya membaca dan kadang-kadang saya melukis, tapi melukis gitu-gitu je lah. Lepas tu cita-cita, sekarang ni saya dah habis ambil Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. So jadi saya bercita-cita untuk sambung specialist as pediatric. Okey, kalau untuk latar belakang pendidikan saya sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Seri Kundang dan Sekolah Rendah Agama An-Nur. Dua-dua tu dekat kampung saya saja. Lepas tu sekolah menengah di Maktab Rendah Sains Maraga Mencih dan kemudian saya terus sambung ke Mansura University. Apa yang saya suka buat kalau masa free time saya suka lepak kat kafe sambil tulis journal, ataupun saya suka jalan-jalan dekat taman. Saya suka cari tempat baru untuk lepak, tu je. Dan kalau saya dapat tempat baru untuk lepak tu, saya akan membaca kat situ lah. Bagi saya, kenapa, macam sebab utama saya minat medik sebab saya jenis yang curious dan saya selalu nak tahu apa yang terjadi dekat badan kita. So itu yang mendorong saya untuk sambung medik. Dan lagi satu sebab saya percaya saya boleh lakukan benda tu. Kalau saya jenis yang go with the flow. So sejujurnya saya tak adalah memang target nak pergi Mesir. Kalau saya dihantar ke mana-mana pun, saya akan cuba adapt kepada suasana tu lah. So jadi kalau saya dah ditakdirkan ke Mesir dan saya pun saya rasa saya boleh survive kat sana. So alhamdulillah lah. Suasana dekat Egypt ni memang melatih kita untuk berdikari, untuk bersabar, untuk jadi lebih kuat. Saya tak kisah di mana-mana dan ibu bapa saya pun support saja pilihan saya, keputusan saya untuk pergi ke mana-mana. Alhamdulillah lah. Nama saya Amri bin Zainal Abidin. So ayah kepada Nurfara Nabila lah. Saya berusia sudah menjangkau ke usia 60 tahun lah. So akan bersara lah tahun ini dalam bulan November, hujung November tu. Kelulusan saya ada kelulusan Computer Science daripada IPTA dalam negara lah. So sekarang ni masih bertugas lagi dengan sebuah syarikat swasta yang berpengkalan di Jerman sebagai seorang SME, subject matter experts lah. Itu sedikit mengenai saya lah. Okay, nama saya Nurliza binti Muhammad Rashid. Saya berumur 53 tahun. Dan saya suri rumah lah, memang tak bekerja lah, suri rumah saja.
Farah ni saya tengok sejak daripada kecil lagi lah. Dia ni mempunyai semangat yang kuat. Semangat dia kuat. Dia punya keazaman yang kuat juga. Samping tu dia ada disiplin diri yang tinggi. Kalau dia nak buat sesuatu tu, dia akan buat sungguh-sungguh lah. Dia akan buat apa yang dia cakap. Maksudnya contoh kalau dia nak buat sesuatu tu, dia akan rancang apa yang dia nak buat dan dia akan buat apa yang dia rancang lah. So itu memerlukan disiplin yang tinggi lah. Kalau dari segi perbezaannya, mungkin yang disiplin diri tu lah, Farah mungkin lebih sikit. Tapi yang lain tu saya rasa masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. So cuma yang part tu saya rasa mungkin dia disiplin diri lah, mungkin dia lebih committed, lebih determine dengan apa yang dia buat lah. Video. Hai, selamat Hari Raya. Aisyah dan Alhamdulillah. Thank you, Sinda. Kita jumpa lagi next time gathering kat Aisyah. Bagi saya, benda yang sebab kita nak fokus kepada kenapa belajar kat Mesir tu kan, bagi saya sebab dekat Mesir ni semua doktor-doktor dia jenis yang tak kedekut ilmu. Maksudnya saya boleh exposekan diri saya kepada banyak peluang sebab saya boleh jumpa saja doktor dan saya cakap, doktor saya nak belajar macam ni dan doktor akan terus doktor boleh set masa dengan saya untuk belajar benda tu, atau kalau saya nak buat prosedur apa-apa kat klinik ke, doktor boleh terus bagi peluang. Sangat membantu. Dan saya pernah juga contoh kalau kelas saya start pukul 8.30 pagi kan, saya boleh buat appointment dengan doktor contohnya pukul 8 pagi sebab saya nak belajar dengan doktor tu, dan doktor tu pun kalau dia ada masa free dia akan luangkan masa dengan saya dekat pejabat dia lah, so saya boleh belajar secara private dengan doktor tu. Jadi bagi saya doktor-doktor semua sangat membantu. Kalau untuk first impression, hari pertama saya sampai dekat Egypt tu saya nampak orang bergaduh. Jadi masa tu saya terkejut lah, tapi bila lama-lama rupanya saya dapat tahu yang orang Arab ni kalau dia bercakap memang dia tengking-tengking. So maksudnya diorang bukan bergaduh, masa tu diorang tengah bercakap biasa-biasa je. Jadi memang budaya kita dengan budaya Egypt memang sangat lain, tapi saya sangat seronok sebab saya dapat belajar budaya baru. Dan okey, so mungkin kalau kita tengok yang kita terkejut, okey sebab diorang suka tengking-tengking dan kita pun rasa macam takut. Tapi pada masa yang sama diorang ni jenis yang mesra, jenis yang welcoming, dan kalau kita terserempak kat tepi jalan pun memang semua membudayakan memberi salam. Kalau kenangan manis pun melibatkan masyarakat juga. Macam saya cakap sebelum ni, diorang jenis yang mesra. Jadi saya dah dijemput oleh jiran-jiran datang ke rumah. So saya boleh bermesra dengan anak-anak dia. Dan saya dah dapat berkawan dengan orang yang from different background. Macam saya dapat berkawan dengan pekerja kedai buah, pekerja penjaga dekat pagar universiti. Yang saya suka suasana budaya dekat Egypt ialah komuniti pelajar Melayu tu sendiri. Jadi kita semua saling membantu. Macam sama saya masa saya junior, saya ada senior yang membantu saya untuk keep on track dalam saya punya studies. So benda ni lah yang kami cuba teruskan, dan program yang kami buat ni nama dia STAR, dan banyak lagi program macam ni sebenarnya. STAR tu bukan satu-satunya program. Dekat sini kami akan pilih satu atau dua subjek untuk dibincangkan. So jadi kita akan terangkanlah subjek tu dekat pelajar junior. Dan jadi junior pun bolehlah tanya kami apa yang mereka tak tahu. Dan kadang-kadang kami minta junior saja yang pilih tajuk apa yang mereka nak bincangkan, sebab mereka masih lagi tahu kan apa yang nak lebih faham. Apa yang saya perhatikan, dia macam seronok aje kat sana ni tau. Dia macam seronok aje belajar kat sana. Kalau dia balik cuti kan, dia macam tak sabar-sabar nak balik sana balik. Sama belajar kan. Dia macam lebih seronok menjalankan tanggungjawab dia sebagai pelajar lah. Sebenarnya memang dia daripada masa dia sekolah asrama dulu pun dia memang macam tu. Kalau cuti penggal kan, balik rumah
dia macam lagi seronok berada di sana, di sekolah, di asrama daripada rumah. So macam tak sabar-sabar je nak tunggu sekolah buka. Saya dulu pun tak macam tu. Saya duduk asrama juga, tapi kalau dah cuti tu malas je rasa nak start kerja sekolah kan. So itu memang saya nampak dia kat situ, dia memang tak adalah orang kata dia seronok lah. Mestilah ada sebab dia bila dia dekat Mesir tu dia lebih dewasa daripada masa dia kat sini kan. Bila dia ke sana tu dia membesar di sana, dia dewasa di sana, dia menghadapi cabaran di sana. Jadi itu saya nampak dia menjadikan dia lebih cekal, lebih cekal, lebih tabah untuk menghadapi cara-cara hidup di sana lah. Dan nampaknya lebih berkeyakinan berurusan dengan orang ramai. Kalau dia buat macam contoh dia buat public speaking berucap kepada ramai pun saya nampak dia lebih yakin lah. Sebab saya pernah tengok lah dia buat public speaking untuk Zara Zakiah juga. Masa dia tahun 2 dia balik sini, dia buat talk, dia bagi dia share experience kepada mak bapak yang nak datang. So saya nampak dia macam dia ada keyakinan diri, santai dia cara dia memberi ucapan tu lah. Pengurusan kewangan dia, saya rasa dia lebih kat sana, sebab dia kat sana tu saya rasa dia lebih berhemah, lebih berjimat-jimat. Sebab dia lebih detail dengan apa yang keluar masuk kewangan dia lah. Sebab mungkin pengaruh duduk sana, harapkan duit yang kita hantar, and then selama untuk sebulan dia terpaksa make a proper budget lah kan. Ini nak buat itu, nak buat ini. So nampak dia punya perbezaan di situ lah. Nampak dia balik sini, dia macam lebih mengharapkan kita masakkan untuk dia, sebab dia di sana dia masak sendiri kan. So dia nak rasa masakan kan, macam itulah. Kalau dapat makan masak mak tu sangat rupa dia lah. Dia makan berulang-ulang kan, kita nampaklah beza dia kan. Macam itulah. Selalunya bila dia cerita dengan kita orang, dia kata orang-orang Arab di sana memang semua pandai-pandai. Tahap hafalan dia orang memang superb lah. Dia kata contoh dia, kalau dia orang menghafal buku tu, satu muka surat, dua muka surat tu orang boleh hafal. Kalau dia orang jawab soalan periksa lah, dia boleh jawab sebiji macam buku tu, tiap-tiap line. So dia kagum kat situ. Jadi dia set dia punya target, kalau boleh nak standing dengan orang-orang Arab ni. Jadi macam saya cakap tadi, kalau dia nak buat sesuatu, dia akan buat. So dia determine, dia dah set target tu, dia nak capai target tu. So alhamdulillah, tiap-tiap kali bila dia selepas peperiksaan, tiap kali keluar result periksa, dia akan update kita orang. Dan memang saya dapati tiap-tiap SEM, tiap-tiap peperiksaan, tiap-tiap tahun dia mumtaz lah. So ini saya merasa lebih yakin yang, sebab bila you sudah rasa kejayaan begitu, so saya rasa dia just follow je lah dia punya cara dia belajar, cara dia menguruskan dia punya diri di sana. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa dia boleh sentiasa maintain sustain dia punya kejayaan lah. Selepas SPM, dia dapat tawaran daripada IPTA dalam negara, IPTS milik kerajaan juga dalam negara. Tapi tawaran tu dalam bidang kejuruteraan lah, engineering. Semua yang dia dapat tu kejuruteraan. Tapi dia memang nak jadi, dia lebih minat kepada bidang kedoktoran kan, dia nak jadi doktor. Jadi sebab itu saya berusaha lah untuk merealisasikan dia punya cita-cita tu. Walaupun saya kata walaupun perlu dia ke luar negara untuk mencapai cita tu, saya akan cuba realisasikan lah. Jadi bila dia dah dapat bila dia macam layak untuk buat pengajian di sana melalui zakat segah, saya pun bersyukur lah. Ada saya sendiri, cabaran yang saya hadapi ialah untuk saya sentiasa yakin dan bersedia untuk sediakan apa saja keperluan yang dia perlu. Kadang-kadang tiba-tiba dia kata, alamak nak beli buku, alamak ini ada macam-macam benda nak buat lah. So saya kena sentiasa yakin saya boleh sediakan itu. Terang sebenarnya saya tak letak expectation. Sebab kalau kita letak expectation, dia akan menyebabkan kita rasa tertekan, rasa tertekan, rasa stres yang tidak perlu kepada saya dan juga kepada Farah jugalah, juga kepada keluarga kita. Sebab kita dah set expectation tu, so stres tu akan datang. Dan mungkin juga saya tak letak expectation tu sebab saya macam yakin lah, saya percaya dia boleh buat.
dan saya percaya dia boleh jalankan tanggungjawab dia sebagai pelajar di sana. So saya biarkanlah dia ambil masa dia take her own sweet time lah kan, ambil masa dia untuk dan supaya dia tenang untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai pelajar lah. Alhamdulillah, memang saya sangat bersyukur sebab saya pun sebenarnya tahu dia jadi pelajar terbaik masa tu di sana. Dia kata, ayah, dia kena bagi ucapan lah jadi valedictorian entah saya lupa istilah tu kan. Maksudnya cuma pelajar terbaik yang akan beri ucapan tu lah bagi pihak pelajar-pelajar yang ada. Baru saya tahu, maknanya kau yang terbaik lah kan. Masa tu baru saya tahu. Sebelum saya memang tak tahu. Jadi terperanjat jugalah kan. Memang saya rasa dia boleh menjadi salah seorang pelajar yang terbaik di antara yang terbaik lah. Tapi tak sangka pula dia yang jadi yang terbaik tu kan. Sebab saya tak tahu pencapaian kawan-kawan yang lain. Jadi saya tak boleh nak agak, mungkin kawan-kawan dia pun bagus juga. Cuma kita tak tahu bagaimana pencapaian kawan-kawan dia yang satu batch tu lah. So sesuatu yang agak terperanjat jugalah, dan of course bersyukur lah. Kalau untuk tempat yang menarik yang saya pergi, saya pernah pergi ke Bahria. Bahria ni dia desert. Jadi kami pergi ke sana tidur dalam satu malam di bawah bintang-bintang. Tidur dekat dalam kemah saja macam tu. Dan kami juga ada pergi ke Hurghada. Hurghada ni dia macam pantai. Banyak lagi tempat yang boleh di-explore dekat Egypt, macam Luxor, Aswan, ada banyak temple. So macam piramid pun macam Farah pernah pergi? Pernah. Saya pergi piramid dalam 3 atau 4 kali. Pertama kali saya pergi dengan Zara Zakiyah masa first time saya sampai, dan kemudian saya ada pergi 2 kali ke piramid tu sebab ada program piramid marathon. Kami lari di sekeliling piramid tu. Kalau saya dari awalnya saya tak expect apa-apa, sebab memang saya jenis yang tak put expectation on anything sebab saya tak nak nanti saya kecewa. So jadi saya memang, tapi still saya terkejut lagi dengan keadaan Mesir. Mungkin tapi pertama sekali sebab dia punya cuaca lah, sebab masa saya pertama kali sampai tu bulan September, dan waktu tu musim panas, dan waktu tu memang sangat panas lah. Okey, itu. Dan kemudian mungkin dia punya keadaan trafik. Trafik dia sangat sesak, dan memang semua orang akan hon-hon kereta dia. Memang dan saya pernah sembang dengan kawan Arab pasal benda ni. Mereka kata macam ini memang refleks diorang. It's like kalau tak hon tu maksudnya diorang tak drive. Memang jenis yang kalau tengah drive tu akan hon. Dia macam sebenarnya untuk bagi tahu yang okay, I am driving, macam be careful macam tu lah. Cuma pada kita yang tak biasa dengan suasana yang asyik semua nak hon ni, macam terkejut lah. Kalau untuk inspirasi utama saya mestilah ibu bapa saya, dan memang setiap kali saya before exam ataupun pada masa saya susah dan juga masa saya happy pun, saya akan beritahu ke ibu bapa saya dan minta doa. Kelas Perantauan 2022. Okey je. 1, 2, 3. Salam Perantauan 2022. And then sekarang pun kita nampak dia balik, dia masih lagi, sebab kalau tak tahulah, Farah actually dia hafizah Al-Quran. Okay, so even now pun dia still lagi merajaah. And also one of my brother is also dia bakal jadi hafiz lah. So dia selalu tolong adik ni merajaah. So always do that. I would say like every day pun akan ada beberapa, at least beberapa muka surat lah, they will go through together. Kalau yang tu, kalau macam dia pergi kafe tu, dia selalu pergi kat Mesir lah. Kalau dekat Mesir, dia banyak pergi kat Mesir sebab macam tadilah kakak saya cakap, dia pandai bawa diri kan. So dia memang suka explore and then suka buat macam tu. So macam kalau hubungan tu, kalau dekat rumah memang rapat lah. And kalau macam nak buat apa-apa pun buat sama-sama. Tapi kalau macam pergi kafe tu, untuk sekarang belum lagi lah sebab Farah pun baru balik Malaysia kan. Tapi kalau dia nak pergi, memang saya akan join. Memang bangga gila lah kan sebab dia dapat Mumtaz setiap SEM. So saya sebagai student, UUM student, so memang saya nampak dia punya kejayaan tu, and saya pun nak macam tu. Jadi saya memang usahakan and slowly ubah cara
studying style saya lah. Kalau macam dulu, kalau study tu macam suka hati je nak study bila-bila kan. Tapi sekarang macam buatlah proper jadual bila nak study. So kita boleh dapat macam apa yang kakak kita dapat. Saya rasa dia punya rahsia is consistency. Sebab dia memang selalu study. Okay, selalu study. Memang study pun dalam duration yang lama jugalah. Okay. Lepas tu tapi dia bukan study untuk exam je. Dia once dah exam tu dah habis pun dia still buat ulang kaji. And then dia pun still murajaah kan, hafal Quran tu still murajaah. And then yalah macam always study, always ulang kaji. Sebab dia ada mindset yang bukan study tu untuk exam je. Okay, tapi dia nak guna untuk nanti kegunaan luar nanti kan. So saya rasa sebab itulah, sebab dia ada konsistensi. Dia hubungan dia, I would say hubungan dia dengan Tuhan dia jagalah. Dengan Tuhan, dengan parents. So dua benda ni dia sangat jaga. Jadi saya percaya benda tu pun membantu juga dalam kehidupan kita lah. Doa ibu, doa Allah and everything, what not. So membantu dalam kejayaan dia. Itu apa yang saya rasa. Before saya start kelas masa saya tahun 1, saya baca buku Prof Muhayya. Dan dia bagi tahu cara untuk belajar medik. Jadi memang saya sangat dapat inspirasi daripada buku tu. Okey, kalau untuk rutin mungkinlah saya akan jogging. Bukan setiap pagi, tapi saya amalkan untuk dapat tidur yang cukup, and also untuk exercise regularly. Dan saya memang saya dapat bezakan kalau saya tak exercise dan saya exercise, saya punya otak dekat dalam kelas tu macam mana, dan saya lebih segar kalau saya pagi tadi saya exercise. Biasanya kalau saya start dengan awal semester kalau boleh. Kalau bila semester tu baru start, dan dari minggu pertama lagi, saya biasakan diri saya untuk belajar macam exam dah dekat. Sebab memang mostly kalau sem baru start, kita akan belajar macam santai-santai dulu kan. Kalau bagi saya lah, sebab memang saya tahu orang lain cara belajar dia lain. Kalau saya memang saya terus fokus belajar. So kalau contoh kami ada banyak minggu dalam semester tu, so kami saya akan pastikan before masuk minggu seterusnya saya dah master semua topik dalam minggu sekarang ni, macam tu. Okey. Lepas tu saya bagi contoh, kalau dalam semester tu saya ada 12 minggu. So saya akan buat revision interval. Contohnya bila dah habis 3 minggu, saya akan revise balik minggu 1, 2, 3. Habis 6 minggu, revise balik 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu. Okey. So jadi cara untuk masterkan semua topik tu, first kali mestilah dengar lecture doktor. Kalau dulu memang kita attend lecture doktor kan, tapi sekarang ni kita dengar lecture lah sebab online saja. Lepas tu kalau ada yang saya tak faham, saya akan terus tanya doktor, dan juga saya boleh cari extra information dekat sumber lain. Saya ada study group, dan bagi saya study group sangat membantulah, sebab kami boleh bahagi tugas antara semua orang. So jadi seorang akan explain topik tu, dan biasa masa study group kami akan buat soalan. Sebab kita boleh dapat banyak soalan ataupun latih tubi dari kedai buku. So jadi kami akan praktis daripada soalan tu lah. Bagi saya kalau dengan mengajar memang sangat membantu saya untuk ingat topik tu. Bila saya mengajar, so jadi saya banyak share topik tu dekat kawan-kawan saya. Saya tak stres sebab belajar, saya stres sebab benda lain lah, macam tu. Mungkin kalau saya nak bagi tips macam mana saya boleh tak stres, mungkin sebab saya belajar dari awal. Saya start belajar dari awal, dan lagi satu, dan saya rasa memang semua orang akan setuju dengan benda ni, kita perlu pandang ilmu tu bukan macam satu burden. Kita kena pandang dia as nikmat, sebab tak semua orang dapat nikmat belajar tu. Okey, sebab kalau kita pandang benda tu as burden, kita akan lebih stres. Disiplin, konsisten, dan tanggungjawab lah sebenarnya kan. So dia memang disiplin lah untuk dapatkan apa yang dia nak. Macam kita tahu kan, dia buat jadual apa semua kan. Itulah saya dapat tengok
kejayaan dia, sebab disiplin dan konsistensi lah. Dia macam pegang amanah je lah kan. Kalau macam bagi kerja dia memang akan buat terus lah. Tak dia tinggal sekejap ke buat last minute kat dia. Hormat lah, hormat ibu bapa, hormat guru, jaga agama semua. Semasa pertama kali saya dihubungi oleh wakil Zahra Azkia, which is actually Cik Noah sendiri. Dia datang sini, itulah meja dia duduk dengan saya kat situ. Dia bagi penerangan tentang perkhidmatan dan pengurusan yang Zahra Azkia buat secara jelas dan terperinci lah. Dia terangkan semua terperinci. Kemudian jadi saya anggap perkhidmatan pengurusan tu macam one stop center tau. Maknanya Zahra Azkia akan buat A to Z. A sampai Z dia akan buat. Contohnya masa permingguan mereka pada hari pertama dia orang ke sana lah pengurusan visa, pengurusan flight ticket tu semua tu, and then nak terjemah dia orang punya sijil ke dalam bahasa Egypt kat sana. Kemudian bila sampai kat sana berurusan dengan pihak-pihak berwajib di Mesir, urusan dengan pihak universiti, pendaftaran, bayaran dan sebagainya tu kan. Dan bila sampai sana dia orang punya pengangkutan dan dia orang punya penginapan awal semuanya diuruskan dengan sempurna dan mereka pula dibiasakan untuk menempuh hidup baru di sana mereka diiringi daripada sini, diiringi oleh dan diketuai dan diiringi oleh Cik Noah sendiri sampai ke sana, turun sana, berada di sana sampai semua selesai, semua urusan selesai, sampai pelajar rasa dah boleh settle down, baru Cik Noah pun ZZI balik semula ke Malaysia lah. So itu menyebabkan saya rasa yakin lah boleh dipercayai lah tidak ada sanksi lagi lah pada masa itu. Lagi satu mungkin juga sebab kos dia lah kos pada saya masih dalam lingkungan yang termampu lah kira macam berpatutan lah. Kalau compare dengan pergi tempat lain ke kan mungkin lebih mahal saya rasa mungkin dekat Malaysia pun agaknya lebih kurang je harga dia walaupun berada di luar negara Jadi sebab itulah Tuan dan Puan Zahra Azkia sebagai destinasi. Memang saya yakin dia dalam pengurusan tu. Lagipun saya dengan Cik Noah tak adalah macam nak cakap macam biasa je lah, macam CEO dengan tak ada, dia panggil saya pun cik am je kan, macam saudara mara pula kan, macam tu lah. Jadi memang tak ada masalah. Kalau saya ada masalah sikit pun saya WhatsApp gitu je, dia pun reply je macam tu. Panggil Kak Ngah sebenarnya Kak Ngah. Okay, harap dia akan lebih berjaya lah. Daripada ayah pula, walaupun dah ucap tahniah banyak kali, tapi saya ucapkan tahniah sekali lagi. Alhamdulillah kerana akhirnya berjaya setelah 6.5 tahun bekerja keras, hard work akhirnya berjaya dengan kejayaan cemerlang pula tu. Jadi diharap semoga pada masa-masa akan datang akan terus cemerlang dalam sebagai seorang doktor pula lah. Selama ni sebagai seorang pelajar, sebagai cemerlang, macam-macam isteri saya cakap tadi, akan lebih banyak cabaran yang akan ditempuhi, macam-macam jenis orang yang akan dijumpai macam-macam cabaran yang macam cakap tadi. So semoga dia tetap maintain dia punya kecekalan, dia punya keazaman, dia punya disiplin diri maintain ataupun lebih bagus lagi, dan didoakanlah supaya dia terus berjaya lah dalam mencapai cita-cita untuk menjadi seorang insan yang sempurna lah.